kembali lagi dalam another episode of Review Rabak bersama saya Joe Zakaria yang tetap tak ada siapa pun kedai. Okey, kali ni aku nak review tentang jersey ni. Apa nampak jersey ni kan? Jersey Timnas Indonesia untuk tim futsal 2021 keluaran spek. Apa nak tahu apa cerita dah? Apa tunggu saya. Okey, apa-apa semua, aku doakan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga yang tercinta. Semoga kehidupan kita diberkati, dilindungi dan dilimpahkan, ruahkan segala rezeki yang ada. Amin. Okey, hari ini aku nak cerita ke hampa tentang jersey terbaru daripada nampak entry aku hari ni. Kali ni video ni entry dia lain macam sikit dari luar kan. Hampa mesti ingat hampa sembang seorang-seorang kan. Apa? Banjur kadang-kadang buat magic. Hari ni aku nak review kat hampa tentang jersey ni. Jersey terbaru daripada spek untuk tim futsal, National Team Futsal Indonesia. Tu dia. Ini dah apa cerita. Apa cerita baju ni. First impression apa macam mana? Aku waktu keluar jersey ni kan, first impression aku, wish, aku terlawa. Silap aku beli yang home tu. Tapi tak silap lah, tak apalah. At least ada dalam koleksi kan. Tapi hari ni bila aku tengok keluar gambar tu, alamak weh, walau weh. Ho! Memang cun lah. Aku pula kurang baju jersey yang berwarna hijau. Kurang. Aku tak banyak jersey warna hijau. So bila keluar jersey ni, aku rasa, ni nak kena ada ni. Nak kena ada ni. Tapi bukan sekadar colour saja yang mempengaruhi aku untuk membeli jersey ni. Adalah ciri-ciri lain yang membuatkan tu dia. Adalah ciri-ciri lain yang membuatkan aku nak beli jersey ni. Okey, untuk jersey tim futsal Indonesia ni, aku dah review untuk jersey home depa yang diberi nama Nusa. Dan untuk yang away aku tak beli, iaitu away depa ada nama Satya. Dan yang ni, untuk third ni, nama dia Ganendra. Nampak dia punya nama-nama pun dah unik dah bahang. Belum cerita lagi pasal jersey. Dan setiap jersey yang dikeluarkan oleh spek untuk Timnas Indonesia kali ni memang aku sangat berpuas hati dan aku sangat berbangga. Dalam masa yang sama aku tumpang berbangga jugalah dengan filosofi yang mereka terapkan pada baju. Okey, untuk home jersey Nusa tu aku dah review. Dan untuk Satya aku tak review. Siapa nak tengok jersey review jersey Satya tu, hampa boleh check tekan link kat atas ni. Abang Hanif kita buat. Tapi Abang Hanif kita ni aku nak nasihatkan kurang sikit lah gunakan perkataan S tu dia, sebab dia macam tembus. Perkataan S tu dia macam tembus sikit. Abang kita bergurau je. Hari ni aku nak review tentang Ganendra ni lah. Cerita dia tentang jersey third untuk Timnas Futsal Indonesia. Okey, kalau kita tengok pada jersey Nusa, home punya jersey tu, mereka menerapkan identiti tenunan Indonesia pada design baju tu. Dan kalau tengok pada baju Satya, mengikut apa yang Hanif explain dalam video dia, baju tu menerapkan design terracing. Depa panggil terracing, iaitu pertanian lah, kepada pertanian. Dan kalau tengok pada baju ni, pada baju Ganendra ni, dia menerapkan ciri-ciri ukiran. Kalau kita tengok, kita combinekan ketiga-tiga baju ni, kita boleh dapat identiti ataupun perusahaan yang dah bertahun-tahun yang menjadi orang kata ni asas kepada pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di Indonesia lah, iaitu first tenunan, second kita ada pertanian, dan ni kita ada ukiran. So aku sangat kagum lah dengan filosofi yang spek terapkan pada ketiga-tiga baju ni. Aku memang respect gila lah. Aku sebagai orang luar, aku sebagai orang rakyat Malaysia sendiri pun aku berbangga. Walaupun ini bukan jersey negara aku, tapi apa yang ada pada jersey-jersey keluaran spek ni, something yang ada kena-mengena dengan kita. Yalah, kita pun serumpun kan. Majoriti apa yang ada dekat Indonesia sama dengan ada yang kat kita dekat Malaysia ni. So aku tumpang berbangga dapat tengok ciri-ciri tu ada dekat jersey. Okay, let's go for the detail. Okay, kita pergi dengan kain lah. Kain yang mereka gunakan, aku boleh katakan ini sejenis kain eyelet lah. Apa boleh nampak, ini sejenis kain eyelet yang lembut, sangat lembut, selesa lah kalau gunakan badan. Ini pada bahagian panel depan menggunakan kain tu. Untuk bahagian panel belakang dan side, dia pun menggunakan kain hexagon. Kalau hampa nampak, confirm nampak kan, kain hexagon. Kat lengan pun sama. Dan pada collar ni, kalau collar ni hampa nampak kan, collar ni menggunakan, aku rasa ni kain, ini kain telok ini kain telok. So kalau tengok pada baju ni, ada juga dia pun menggunakan rib.
Rib ni. Tapi rib dia ni, mereka menggunakan kain. Dia bukan macam rib yang ada sama dekat apa ni, jersey Terengganu tu. Dia ni yang pegang akan rasa dia punya kain tu memang kain lah. Dia punya material tu tak sama. Okey, itu basically. Dan mereka ada apa ni, ada piping kat tepi ni. Nampak dia ada piping kat tepi ni. So dari segi kain yang ada pada baju ni, aku boleh kata ada 1, 2, 3 jenis kain yang ada pada baju ni. Depan belakang, ini belakang, ini depan. Okey, nampak. Okey, dari segi pola pula depa menggunakan raglan. Macam aku terang dalam baju apa ni, dalam video-video sebelum ni, ini yang dinamakan raglan, di mana dia tak ada potongan pada bahagian bahu ni, dia straight away sambung terus kat sini. Okey, lagi satu aku duk sebut apa ni, ramai orang duk cuba tangkap bila aku sebut perkataan kain interlock. Dia bukan telok. Telok tu lain cerita. Ini kain interlock. Interlocking. Dia kain dia tu dia lock. Begitu. Macam lock cinta kita lah. So pola dia dia pakai apa ni, raglan. Dan kalau hampa tengok lah, yang membuatkan baju ni agak menarik adalah dia punya piping kat tepi ni dan bahagian tepi ni. Dia bila pakai tu, sekejap hampa tengok, bila pakai tu dia akan nampak macam ada body shape sikit lah. So dia bukan body shaming, dia body shape. Body shaming lain. Dia akan nampak macam shape sikit. Nampak lain lah. Nampak cantik lah bila pakai kan. Okay, kalau tengok pada luaran, pada depan ni. Okay, belakang aku cerita kosong, tak ada apa, memang kosong, tak ada apa. Okay, kita tengok pada bahagian depan ni pula. Kalau kita tengok pada Specs punya logo ni, Specs ni menggunakan vinyl yang di heat presskan pada baju. Vinyl dia, vinyl biasa tu lah. Okey, dan dia menggunakan HD 3D TPU untuk dia punya logo, untuk punya emblem ni lah. Okey, cerita pasal emblem ni, kalau hampa tengok pada emblem ni, dia berbeza dengan emblem yang ni. Hampa nampak kan? Indonesia yang ni, dia punya background dia warna hitam. Dia ada juga filosofi dekat logo ni. Bukan sekadar saja-saja buat warna hitam, dia ada filosofi yang diterapkan. Sebab yang untuk tim bola, dia pun guna background yang merah, yang ni hitam. Hitam ni sengaja dibuat untuk apa ni, memperingati COVID lah, di mana kita dalam keadaan COVID sekarang ni, di mana logo Garuda ni di depan, di mana rakyat Malaysia bersama-sama bangkit untuk menangani masalah COVID ni lah. Itu yang mereka terapkan pada logo. Kenapa mereka letakkan warna hitam sebagai background untuk logo ni lah. It's a good thing, something yang perlu di appreciate, yang perlu diletakkan, something yang boleh diingati lah bila tengok pada jersey kan. Nanti siapa warna hitam ni, ni time COVID dulu mereka buat untuk memperingati apa semua kan. Mungkin bagi setengah orang benda tu simple, tak ada apa, tapi bagi aku benda tu bagi impact yang besar dan menaikkan lagi nilai pada satu-satu jersey, especially jersey ni lah, bila ada detail-detail yang macam tu. Okay, dan macam aku cakap tadi, kalau hampa nampak design dia kan, memang design ukiran kayu yang ada lah, yang famous kat Indonesia. Ukiran yang dikenakan adalah ukiran Garuda. Hampa boleh nampak burung Garuda. Boleh nampak burung Garuda tu, sayap dia kan. Boleh nampak ukiran pula. Garuda tu. Nampak kan? Dan kalau hampa tengok pada collar ni lah. Collar ni yang aku rasa membuatkan salah satu sebab aku jatuh cinta dengan baju ni kan. Kata Rangga, I love you. Okey, yang membuatkan salah satu sebab aku berminat gila nak dapatkan jersey ni adalah collar ni pun salah satu sebab juga. Sebab dia very klasik. Dia menampakkan very klasik. Itulah aku kata, dulu waktu awal kalau siapa tengok kan, pada awal-awal video lah, aku tak suka gila baju jersey bercollar ni. Tapi lately aku rasa macam cun pula baju ni. So macam aku kata, taste kita tiap-tiap hari ataupun akan ada perubahan lah dari masa ke semasa. Daripada aku tak suka baju bercollar, sekarang ni aku dah suka baju bercollar, nampak? Tapi collar ni aku memang suka. Dia nampak bagi retro feeling pada baju ni. Aku suka gila lah. Dan jahitan pada collar ni pun lain. Nampak dia tambah panel lain kat depan ni. Dia bukan sekadar collar putih ni dan round neck. Dia buat nampak macam V-neck kat sini, tapi basically dia punya neck ni adalah round neck. Dia bukan V sangat, dia round neck, tapi disebabkan panel ni macam ni, dia nampakkan V-neck. So aku suka sentuhan vintage ataupun sentuhan retro pada pada collar baju ni.
Okey. Untuk bahagian belakang tak ada apa. Kosong. So we go, kita tengok kat dalam. Kita tengok kat dalam dia ada apa. Akutlah kat dalam dia ada something yang hidden ke kan. Mana nak tahu. Sebab terlalu jersey Indonesia ni banyak syarat dengan filosofi. Mungkin ada hidden benda yang ada kat bahagian dalam. So we see kat bahagian depan. Kita tengok bahagian depan tak ada. Okay, hampa boleh tengok apa ni. Jahitan panel. Nampak kain. Nampaklah sambungan kain bahagian tepi ni kan. Dia sambung kat tepi ni. So collar dia jahit macam tu. Okay, untuk bahagian belakang dia ada apa? Bahagian belakang dia pun tak ada apa. Kosong kecuali kat atas ni. Kat atas ni, okay, hampa tengok ni. Kat atas ni dia tulis Slim Fit Size M Indonesia. Kat bawah tu dia tulis dengan bangga dibuat di Indonesia. Sama dengan apa ni, jersey Nusa yang aku review dululah. Dan dia ada side label ni kat tepi. Dan kalau tengok kat bahagian bawah ni, nampak tak NKRI apa yang excited sangat dengan benda tu. Tak, dia adalah apa ni detail-detail tambahan NKRI ni yang membawa maksud Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. NKRI tu Negara Kesatuan Rakyat Indonesia. So kat dalam itu saja yang ada kat bahagian dalam. Tak ada apa sangat kat bahagian dalam, itu saja. Cuma dia ada detail kat bawah tu saja. Dan ada satu label kat bawah ni. Ada dua lah. Ada X-Dry ni lah. Boleh nampak ada X-Dry ni. Inilah teknologi kain yang dikatakan yang dibagi nama oleh spek lah. Dan dekat bahagian label ni dia ada tulisan 17/8/45. Ini adalah tahun kemerdekaan tahun kemerdekaan negara Indonesia. One thing about baju ni aku boleh katakan dia agak fragile sebenarnya. Okey, aku tunjuk kat hangpa. Dah tertarik benang. Dia dah bobble. Nampak dah bobble. Alah, hai tak pakai lagi hang dah bobble dah. Sayang tu lah. Hayya. Baru tadi bobble ni tadi. Kalau tidak tak bobble. Yalah. Itulah. Kain dia cepat bobble sikit lah sebenarnya. So aku nasihatkan pada siapa yang beli jersey Indonesia. Jersey third kit ni dia hati-hati sikit lah. Sebab dia sangat fragile. Dia agak fragile lah sebenarnya. Itu aku tak tahu bobble pasal apa. Mungkin tertarik. Enggak apa. Tak tahu. Tak pakai lagi pun sebenarnya. Itulah. So be careful lah. Okay, dia ada hang tag dia ni. Hang tag dia ni macam biasalah. Tak ada apa sangat apa. Dia cerita pasal dia slim fit. Dan harga dia RM399,000. 399,800. Ingat murah. Come on lah. Ratusan ribu kot harga jersey ni. Apalah takat 500 jersey player issue Liverpool ke apa ke yang paper ni. Ini 400,000 jersey harga 400,000. Come on lah. Come on. Okay, kalau convert dia dalam tak sampai 100 kalau tak salah aku kalau beli. Tak sampai 100. Kan 100 lebih sikit. Aku tak ingat. Tapi siapa yang berminat dapatkan baju ni, aku letak link dekat bahagian description. Aku beli kat Shopee pada harga 90 lebih ke 100 lebih. Aku tak ingat. Tapi harga lebih kurang aku letak link kat Shopee. Aku letak link kat Shopee. Apa tak link kat Shopee? Aku letak link kat description. So apa tekan description tu, apa tengok harga dia sendiri. Okay, out of 10 untuk jersey ni without the philosophy. Without the philosophy, design sahaja, template baju, pola, aku bagi 7. Kalau kata untuk filosofi dia apa semua komplit pumpam, aku boleh bagi 8.5. Aku bagi 85 untuk jersey ni. Tapi bukan disebabkan 7 ke 8.5 tu beza berapa point tu disebabkan filosofi. Tak. Disebabkan filosofi campur design dia jadi 8.5. Aku tak ada jersey yang boleh aku bagi 10 per 10 pun. So yang ni aku bagi 8.5. Dia nak ke 9 sebenarnya. Tapi bolehlah 8.5 muktamad. So geng, itu je review aku untuk jersey spek keluaran spek untuk Indonesia Timnas Futsal depa untuk 2021. Aku harap penjelasan aku ni yang tak seberapa ni mampu bagi sikit sebanyak info lah kepada hampa. Dan aku macam biasa aku memang sangat kagum dengan produk keluaran Indonesia pada jersey-jersey mereka, especially pada design mereka. Mereka sentiasa menerapkan identiti negara, identiti pasukan pada jersey-jersey mereka, di mana mereka tak pernah lupa jati diri mereka lah.
aku harap benda-benda ni juga akan brand-brand kita mampu buat lah. Sebab aku kurang nampak, mungkin tak tahulah aku kurang nampak atau aku tak perasan ke apa, aku kurang nampak di mana brand-brand lokal kita tak menerapkan pun sangat tentang identiti budaya dan warisan yang ada pada negara kita ni lah. Kita ada pelbagai kaum, berbilang kaum kan, why not masukkan identiti atau ciri-ciri yang patut dimasukkan untuk menaikkan lagi jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Oh lama kan, boleh jadi PM tak? Boleh jadi YB tak abang? Kan, steady tak abang? Tapi sungguh on the serious note lah, sepatutnya brand-brand lokal mengeluarkan ataupun menghasilkan produk-produk yang mampu menaikkan jati diri orang kita sendirilah. Apa yang macam yang kita tengok brand-brand daripada Indonesia buat, aku sangat kagum dan aku tumpang bangga. Walaupun dia negara Indonesia, macam aku cakap awal tadi, kita serumpun, so banyak yang depa ada kita ada, banyak yang kita ada depa ada, so tak ada bagi aku claim dia ni punya hak ni, dia ni punya hak ni, taklah, sebab kita serumpun, kita satu kepulauan yang asal daripada satu kepulauan Melayu dulu, so semua hak milik kita bersama. Aku ucapkan tahniah pada Specs, dan aku rasa kan kenapa Specs punya jersey untuk Timnas Futsal Indonesia gempok season ni. Aku rasa design-design ni depa ready kan untuk ni, sebenarnya untuk tim bola national team, tapi sayang tim bola national team tak dapat kat Specs, dapat kat Mills. Bukan kata Mills punya jersey tak lawa, tapi aku rasa filosofi yang ada pada baju-baju keluaran Specs untuk Timnas Futsal ni lagi padu daripada Mills. So aku lebih kagum dengan Timnas Futsal punya tim berbanding daripada dengan ni yang bola sepak punya lah. So aku ucapkan tahniah pada Specs, dan aku harap local brand kita mampu buat benda yang sama, dan aku nak rasa bangga tu. Aku nak sangat rasa bangga tu bila aku pakai kat luar. Aku rasa aku bawa Malaysia, aku bawa jati diri aku keluar. Okey geng, aku nak share satu benda dengan apa. Okey, Kelab Jiwa JC ni apa nampak? Apa perasan tak? Aku masuk dia, perasan tak? Nampak belakang? Share belakang sikit. Kelab Jiwa JC nak keluarkan official t-shirt tak lama lagi. Okey, pada siapa yang berminat, apa follow IG Kelab Jiwa JC, nanti depa akan announce kat situ. So, why not support? Apa salahnya support kan kalau kata berminat. Nanti tunggu announcement depa. Okey, sembang, mari kita try baju tu. Kita tengok macam mana rupa dah. Tedah bahang. Macam mana? Ini dah. Tapi di sini aku ambil size M sebab S tak ada, tapi aku rasa M dia okey. Tak adalah besar sangat dan tak adalah kecil sangat. Dia tak fit sangat, dia tak loose sangat. Okey, ngam. Nampak? Ngam. Okey, macam ni lah. Okey lah, size M dia tak terlalu besar, dia tak terlalu kecil. Okey, so aku suka kat badan, bila jatuh kat badan macam ni, bila dia terletak di badan begini rupanya, aku sangat suka, sangat cun. Cuma macam aku cakap tadi, baju ni dia agak fragile lah, fresh sikit dah tertarik benang ni. Mana dia? Hilang. Tarik benang pula dah sikit, sayang. Tak apalah, nak buat macam mana, benda-benda nak jadi kan. Tu aku cakap, JC ni berhati-hati. So cara penjagaan JC tu penting. Apa jangan duk ulang tanya aku cara basuh JC, jaga JC. aku ramai agak duk tanya aku banyak-banyak kali cara nak basuh JC. Aku ambil JC aku campur dalam mesin. Itu cara aku. Tapi yang cara aku ni tak disuggest lah. Tak disuggest, sangat-sangat tak disuggest lah. Tapi Alhamdulillah so far rezeki aku, JC aku tak ada yang rosak teruk. Dan tak ada yang rosak lagi lah setakat ni. Walaupun aku basuh mesin kan. Mungkin disebabkan mungkin disebabkan aku kurang pakai. Aku memang sangat kurang pakai JC. Aku apa terus terang aku punya kurang pakai JC tu. JC yang banyak-banyak yang aku duduk susun dalam bilik tu kan. Akan ada satu hari dalam seminggu tu aku akan duduk dalam bilik. Aku akan ada, sebab dalam bilik tu ada satu cermin kan. Aku akan duduk dalam bilik. Aku akan try satu-satu aku dari depan cermin. Pusing kiri, pusing kanan, toleh depan, toleh belakang. Tengok puas hati. Itu dah cukup puas hati aku. Tak semestinya aku kena pakai kat luar. Aku bukan jenis yang, sebab aku kurang selesa bila pakai JC. Terus terang lah, aku kurang selesa bila tahulah JC ni dia merangkap bau apa semua kan. So kalau keluar seharian pakai JC memang bukan aku takkan lah. Susah lah aku nak buat macam tu. So aku akan pakai ada kat certain time dan certain moment je. Kalau aku nak keluar less than 3 hours, aku akan pakai, mungkin aku pakai. Kalau aku keluar more than 3 hours ke atas, aku tak akan pakai JC. Sebab dia panas. Tak ada kain JC walau macam mana selesa sekalipun, walau macam mana nipis atau lembut pun kain dia tak
akan memberikan ketidakselesaan untuk pakai berjalan-jalan. Kalau bermain untuk bersukan tu tak ada masalah, memang dia build untuk bersukan. So pada siapa yang berminat, aku tak link Shopee dekat bahagian description, apa boleh check it out. Check it out. Okay, so siapa yang berminat untuk dapatkan t-shirt Club JYJC ni, apa boleh tunggu announcement. Jangan lupa follow Club JYJC. Follow Club JYJC. Aku rasa dalam insyaAllah next week akan ada announcement macam mana nak dapatkan JC pula. Macam mana nak dapatkan t-shirt Club JYJC ni. Lepas tu orang akan tanya, kenapa Club JYJC keluar t-shirt tak keluar JC? Kita keluar t-shirt dulu, slow. Targetnya adalah untuk dapat 5,000 follower dekat Instagram, baru kita akan keluarkan JC. Macam mana? Support lah. Kasih support lah sikit Club JYJC kan. Jangan lupa follow Club JYJC. Jangan lupa follow IG aku juga. Okey guys, itu saja untuk hari ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang sudi tonton video aku, yang sudi berkumpul kat video aku ni. Make sure apa scan MySejahtera dulu. Okey, pada siapa yang subscribe tu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi subscribe. Dan keep on commenting. Aku perlukan komen-komen hampa. Thank you for support. Aku ucapkan ribuan terima kasih lah sepanjang aku ada kat dalam YouTube ni, sepanjang aku create konten ni. Hampa tak henti-henti support aku dekat YouTube, tak henti-henti support aku kat IG. Aku ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Okay guys, segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.